عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sempena dengan kedatangan bulan Rejab, kita akan berbincang berkenaan dengan fiqh bulan Rejab, beberapa perkara yang berkaitan dengan beberapa dakwaan, amalan dan sebagainya yang dikaitkan dengan bulan Rejab, supaya kita pada malam ini mendapat kefahaman sebagaimana yang diperbahaskan oleh para ulama berkaitan isu ini. Dan saya akan merujuk kebanyakan daripada perbincangan ini, antaranya dalam beberapa risalah yang ditulis oleh para fuqaha, dan di antaranya ialah oleh Syekh Ibn Utsaimin dan lain-lain lagi yang kita akan sebut sebentar lagi. Muslimin muslimat sekalian, sempena dengan kedatangan bulan Rejab, kalau kita perhatikan di media sosial, WhatsApp dan sebagainya, kita akan terima banyak beberapa risalah ataupun posters ataupun nota berkenaan dengan bulan Rejab. Antaranya ialah berkenaan dengan kelebihan yang tertentu ataupun fadilat ataupun ganjaran yang tertentu jikalau kita melakukan sesuatu amalan. Antaranya ialah kalau berpuasa satu hari dapat apa, 8 hari dapat apa dan sebagainya. Maka kita sebagai seorang Islam, kita kena berhati-hati dalam perkara yang macam ni. Sebabnya yang pertamanya, kalau kita mendakwa itu sebagai hadis, sebelum kita forward, sebelum kita share, kita kena pastikan terlebih dahulu apakah itu benar-benar hadis. Dan bagi kita di pihak orang-orang awam ini, benda yang paling mudah, yang paling asas ialah jikalau ada sesuatu nota berkenaan dengan hadis, kita tengok dekat bawah tu riwayat siapa dia. Itu cara paling mudah, paling basic. Contohnya disebut riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim dan sebagainya. Tidak memadai jikalau tidak dinyatakan apa-apa, kecuali kalau ianya datang daripada sumber yang kita percaya. Semua ni adalah untuk mengelak kita daripada berbohong di atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, saya perhatikan dalam beberapa nota ataupun posters, banner yang di-share di media sosial, ada yang tidak dinyatakan dalam bentuk hadis, tapi dinyatakan dalam bentuk janji akan dapat apa. Dia tak sebut ni hadis ataupun Nabi bersabda, dia tak sebut yang tu. Dia kata kalau buat berpuasa pada satu hari dapat apa, 8 hari dapat apa dan sebagainya. Dia tak sebut itu hadis. Ini juga, tuan-tuan sekalian, terdedah kepada perkara yang serius. Sebabnya ialah apabila kita menjanjikan sesuatu perkara, kita mesti ada authority. Kita mesti ada authority. Kita tak boleh menjanjikan syurga kepada orang, sebab syurga bukan milik kita, kan? Kita tak boleh menjanjikan pahala tertentu kepada orang, sebab pahala bukan milik kita.
Semua tu adalah milik Allah Jalla wa'ala. Bila itu adalah milik Allah Jalla wa'ala, maka kita kena pastikan bahawa apa-apa yang dijanjikan dengan menggunakan milik Allah Ta'ala, seperti janji syurga, janji pahala sekian-sekian, maka dia mesti datang daripada dua sumber yang kita duk belajar selama ni, iaitu Al-Quran, ayat Al-Quran, kalamullah, ataupun kalam Rasul yang kita panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau setakat nota yang ringkas macam tu tanpa dinyatakan sumber, maka itu sangat berbahaya dari sudut kita menjanjikan apa yang tidak dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Yang tu yang kita bimbang. Kita bercakap bagi pihak Allah, sedangkan Allah tak cakap macam tu. Jadi kita kena berhati-hati dengan perkara yang macam ni. Muslimin muslimat sekalian, benda ni bukan sahaja berlaku di kalangan orang-orang awam, tapi ia juga berlaku di kalangan orang yang bergelar asatizah, kan, orang yang bergelar ustaz. Kadang-kadang gopoh kita nak sebut hadis Nabi, nak cerita tentang kisah-kisah Nabi, tapi kita tergesa-gesa, kita tak cek terlebih dahulu. Tapi isu berkenaan dengan Nabi, bermain dengan bulan tu saya dah ulas dah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan boleh tengok dalam video yang ada dalam YouTube dan sebagainya. Tapi penting tuan-tuan sekalian, kalau kita nak menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memadai ia hanya ada dalam kitab. Kita kena tahu, sebab kitab ni para ulama tulis tujuan dia pelbagai. Ada tulis dia dah tapis siap-siap untuk dibaca oleh kita, kita boleh terima terus. Ada kitab yang ditulis tujuan dia nak sampaikan kepada kita, tapi dia pulangkan kepada kita untuk kita tapis sendiri. Jadi kita kena tahu beza apabila kita membaca sesuatu rujukan dengan mengetahui manhaj ataupun metodologi yang digunakan oleh penulis-penulis kitab agama. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka pada malam ni kita akan berbicara berkenaan dengan fiqh bulan Rejab. Mudah-mudahan beberapa kefahaman yang mungkin kita perolehi pada malam ini dapat memberikan kemanfaatan kepada kita. Maka di antaranya ialah apa yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam salah satu tulisan yang bertajuk At-Tamassuk bis Sunnah wa Atharuhu. Baik, dalam tulisan beliau ini dia menceritakan tentang apa yang disebut sebagai bulan Rejab. Apa keistimewaan yang ada pada bulan Rejab sehingga menyebabkan kita pada hari ini menerima bertalu-talu poster, banner, nota berkenaan dengan bulan Rejab. Dia bukan benda yang direka sebenarnya, dia ada sebab. Dia ada sebab, dia ada punca dia. Puncanya apa? Kerana bulan Rejab dia termasuk di antara bulan yang 4. Termasuk di antara bulan yang 4, iaitu bulan selain daripada bulan Rejab, bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Yang 3 bulan tu berturutan. Kemudian yang keempat adalah Rejab yang diapit oleh Jamadil akhir ataupun Jamadil Thaniyah, Jamadil yang kedua, Jamadil akhir, dan kemudian diapit dengan Sya'ban. Mana lepas kita masuk bulan Rejab esok ni, kita disusuli pula dengan Sya'ban. Lepas Sya'ban, Ramadan. Ni nak kena cerita sikit. Pasal apa? Sebab kita jarang guna bulan Islam ni, kita jarang guna. Orang Melayu kita kalau sebut November, dia tahu dah Disember lepas tu. Kan? Lepas Disember apa dia? Januari tahu dah. Yang tu tak payah cerita, tak payah bagi tahu. Tapi kalau cerita Rejab, dia mula nganga. Kan? Esok Rejab dah. Esok Rejab lah. Sekarang bulan apa? Saya pun tak tahu. Kan? Dia itu masalah kita. Sebab kita jarang guna. Lepas bulan Rejab apa dia? Pun tak tahu. Saya tak kata dekat orang. Kadang-kadang saya sendiri pun tuan-tuan, bila orang tanya mula-mula tu tenganga juga. Maka sebab tu kita cerita sedikit. Yang kata Rejab ni, dia duduk antara bulan apa dengan bulan apa. Supaya tuan-tuan boleh nampak gambaran dia itu. Yang kata Rejab ni macam mana. Baik. Maka dia kata 4 bulan ni, semua 4 bulan yang kita sebut tadi, dia ada keistimewaan dia. Jadi oleh sebab Islam sendiri mengakui Rejab tu dia ada keistimewaan, secara umum itu punca kenapa keluarnya benda-benda yang mengarut ni.
Dia bukan kata Rejab tidak ada keistimewaan. Rejab memang ada keistimewaan, tapi dia datang disusuli dengan perkara yang kita tak tahu dia datang daripada mana. Yang tu malam ni kita nak belajar satu-satu, kita nak tapis hak mana kita boleh ambil, yang mana yang kita tak boleh ambil. Baik, maka tuan-tuan sekalian, para ulama berbeza pendapat antara 4 bulan ni. Antara 4 bulan ni hak mana lebih istimewa, kan? Antara 4 bulan ni hak mana lebih istimewa? Macam tuan-tuan tengok bola semalam lah, kan? Manchester United, kan? Apa lagi yang tuan-tuan suka lah, kan? Arsenal, Chelsea. Hak mana hak paling istimewa? Lagu tu lah, kan? 4 ni istimewa belakang ni. Chelsea-nya, Arsenal-nya, Manchester United, Manchester City, sini semua istimewa. Tapi antara 4 ni hak mana tuan-tuan lebih tengok dia lebih baik? Dia lagu tu, kan? Bulan ni pun 4 bulan ni semua ni istimewa. Semua ni ada kelebihan. Cuma para ulama bincang hak mana antara 4 ni hak lebih istimewa. Baik, bila para ulama berbeza pendapat, maka terbahagilah kepada beberapa kumpulan di kalangan para ulama. Antaranya ulama Syafi'iyah. Sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa Rejab hak paling baik. Kita tengok, kan? Sebahagian ulama berpendapat antara 4 bulan haram ni, 4 bulan istimewa ni, 4 ni hak paling baik. Sebahagian ulama Syafi'iyah kata yang paling baik adalah bulan Rejab. Bulan Rejab paling baik. Tetapi para ulama Syafi'iyah tidak sepakat dalam masalah ni. Di kalangan mazhab Syafi'i sendiri tak sepakat. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Sebab ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, nama dia Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang saya percaya tuan-tuan tahu siapa dia Imam Nawawi. Baik, Imam Nawawi mendaifkan pendapat sebahagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan bulan Rejab sebagai bulan yang paling baik di antara 4 bulan ni. Maknanya di sisi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata bukan bulan Rejab yang paling baik. Itu yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam tulisan beliau. Manakala sebahagian mengatakan bulan Muharram, antara 4 bulan ni bulan Muharram hak paling baik. Yang ni dipersetujui oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maknanya Imam Nawawi dia kata bukan bulan Rejab, tapi yang paling baik antara 4 bulan ni adalah bulan Muharram. Baik. Manakala ada juga yang berpendapat bulan Zulhijjah sebagai bulan yang paling baik, dan ini termasuklah pandangan daripada Sa'id bin Jubair dan sebagainya. Dan di sisi Syekh Ibn Utsaimin, dia kata pendapat Sa'id bin Jubair yang mengatakan bahawa bulan Zulhijjah sebagai bulan yang paling baik antara 4 bulan ini, Syekh Ibn Utsaimin kata pendapat ni hak paling kuat. Pendapat ni yang paling kuat. Dan juga pendapat ini juga dipersetujui oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali juga setuju dengan pendapat Sa'id bin Jubair yang mengatakan bahawa bulan Zulhijjah sebagai bulan yang paling baik di antara 4 bulan yang utama ini. Jadi Syekh Ibn Utsaimin kata dia setuju dengan pandangan Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, dengan pandangan Sa'id bin Jubair dan sebagainya. Apa alasan dia? Kenapa antara 4 bulan ni beberapa ulama memilih bulan Zulhijjah sebagai bulan yang paling baik? Kerana alasan yang pertama, kerana Zulhijjah adalah bulan haji. Bulan Zulhijjah adalah bulan haji. Makna kalau tuan-tuan rancang nak cari bulan yang tuan-tuan nak buat banyak amal ibadat, kan? Tuan-tuan nak buat banyak amal ibadat, maka sebahagiannya mengatakan bahawa kalau nak bagi tumpuan antara 4 bulan ni, hak eloknya semua 4 bulan lah hak eloknya. Tapi katalah tuan-tuan tenaga tak berapa kuat, tenaga tak berapa kuat, tapi tengok bola pukul 12.30 sampai pukul 2.30 tak apa. Tapi buat ibadat ni, Allah ustaz tak larat, ustaz dah 4 hak mana paling elok, ustaz bagi habaq satu cukup, kan? Orang kita biasa tuan-tuan, kan? Kalau buat ibadat ni dia suruh pilih satu lah, kan? Maka kita kata bahawa sebahagian ulama kata antara 4 ni pilih bulan Zulhijjah sebagai bulan yang paling baik. Sebab apa? Sebab bulan haji. Dia kata satu sebab bulan haji,
Dan yang kedua, dan dia kata bulan haji tadi ada Idul Adha, kan? Ada hari raya haji, satu. Yang kedua, kerana dia kata bulan Zulhijjah termasuk di kalangan bulan haram yang kita cerita tadi. Baik, itu yang pertama, poin yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin berkenaan dengan beberapa kefahaman berkaitan dengan bulan Rejab. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, ialah asal usul kenapa bulan Rejab ni diagungkan oleh manusia. Pasal apa orang duk agungkan sangat bulan Rejab? Adakah kerana bulan Rejab tu memang bulan suci, bulan haram, bulan yang banyak kelebihan, ataupun dia ada sebab lain yang menyebabkan bulan Rejab ni menjadi bulan yang diagungkan? Itu yang kita nak tahu, kan? Kita nak tahu. Yang kita duk agungkan sangat bulan Rejab ni, duduk apa ni, share macam-macam, forward macam-macam ni, adakah kerana memang kita orang Melayu ni ikut ajaran agama, ataupun dia ada asal usul hak lain? Maka muslimin muslimat sekalian, kita dapati bahawa sebenarnya sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan Nabi kita, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahawa orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam telah pun mengagungkan bulan Rejab. Mereka dah agung dah bulan Rejab. Baik, muslimin muslimat sekalian, apa dia? Mereka telah pun mengharamkan peperangan pada bulan Rejab bersama dengan bulan-bulan yang kita sebut tadi. Maka orang Islam mempunyai dua pendapat tentang hukum berperang pada bulan haram tadi. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa larangan berperang dalam bulan Rejab adalah hukum mansukhah, hukum yang telah dibatalkan. Itu pendapat yang pertama. Asalnya memang dilarang berperang dalam bulan Rejab, tapi pendapat yang pertama kata, mengikut Syekh Ibn Utsaimin, dia kata mengikut pendapat ini telah dibatalkan, mansukh, abrogated. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak mansukh, tidak dibatalkan, masih kekal sampai sekarang, cuma diberi kelonggaran jikalau kita diserang, kalau musuh menimbulkan bahaya kepada kita, dan seumpamanya kalau ada keperluan untuk berperang, maka pada ketika itu larangan itu dilonggarkan kepada orang-orang Islam untuk berperang. Tapi kalau kita nak start perang, kita ada pilihan untuk perang pada bulan lain, mengikut pendapat yang kedua ni, kalau kita ada pilihan, maka haram hukum dia kita melancarkan peperangan dalam bulan ini, kerana mereka berpendapat hukum ini kekal sampai sekarang. Baik, itu pendapat yang kedua. Jadi yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, bulan Rejab diagungkan oleh manusia zaman sebelum Islam. Dengan cara yang macam mana? Dengan cara mereka berpuasa. Tengok. Dengan cara mereka berpuasa. Makna sebelum kedatangan Islam, golongan jahiliyah ni mereka mengagungkan bulan Rejab. Dan mereka mengagungkan bulan Rejab dengan cara berpuasa. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Maknanya kalau kita hari ni melakukan amalan puasa dalam bulan Rejab, maknanya kita mewarisi amalan orang yang terdahulu. Dan sebagaimana yang kita cerita sebelum ini, beberapa aspek dalam ajaran Islam memang adalah satu amalan yang diwarisi daripada amalan kaum yang terdahulu. Antaranya kita tengok, Syekh Ibn Utsaimin kata apa? Dia kata amalan berpuasa dalam bulan Rejab, dia kata tidak ada dalil yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengkhususkan puasa dalam bulan Rejab. Maknanya kalau kita nak puasa dalam bulan Rejab, puasa macam biasa, sebagaimana kita puasa hari Isnin, hari Khamis, puasa putih dan sebagainya, sebagaimana biasa. Tetapi kalau kita nak cakap ada fadilat atau kelebihan tertentu khas
untuk puasa dalam bulan Rejab, maka Syekh Ibn Utsaimin kata setakat ni tak pernah dijumpai satu dalil yang kuat, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dia kata kalau ada pun nas berkenaan dengan puasa yang dikhususkan dalam bulan Rejab, maka Syekh Ibn Utsaimin kata berdasarkan kepada apa yang dinaqalkan oleh Syekh Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dia, Ibn Taimiyah kata apa? Dia kata hadis-hadis yang duk cerita tentang berpuasa secara khusus dalam bulan Rejab, dia kata satu yang sahih pun tak ada, yang ada paling tinggi pun dhaif. Kalau tidak dhaif, dia kata hak lain itu semuanya maudhu', semuanya palsu. Maka sebab itu para ulama mengatakan bahawa oleh kerana tidak ada nas yang sahih yang menceritakan tentang khususnya berpuasa dalam bulan Rejab, maka mereka menafikan amalan ini. Dan satu pun tidak ada yang diperakui oleh para ulama. Satu pun tidak diperakui oleh para ulama, sehingga kan Syekh Ibn Utsaimin dia menakalkan tulisan Ibn Taimiyah. Dia kata apa? Dia kata bahawa diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berdasarkan sanad yang sahih. Apa dia? Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, Umar Al-Khattab dia tengok zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah, dah ada orang Islam yang mengkhususkan puasa dalam bulan Rejab. Dah ada pada zaman Umar. Maka apa yang Umar buat? Umar ni tuan-tuan tahulah kan, kalau istilah kita jenis gedebel. Enggak, jenis gedebel ni dia tak kira kan, dia jenis keras. Umar Al-Khattab. Ibn Taimiyah kata berdasarkan riwayat yang sahih, apa yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab, Umar buat apa tuan-tuan? Dia pukul tangan orang puasa ni. Umar Khattab, dia pukul tangan orang puasa, pegang tangan kawan tu, suruh pergi pegang makanan, letak dekat makanan, suruh makan dalam bulan Rejab. Sebab Umar Al-Khattab menunjukkan, dia menzahirkan tidak setujunya dia kepada amalan orang Islam yang bila datang bulan Rejab, dia percaya bahawa bulan Rejab ada puasa yang khusus. Tengok. Jadi menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan bahawa sunnah Khalifah Ar-Rashidin Al-Mahdiyyin, tuan-tuan sekalian, antaranya ialah kita jangan khususkan puasa dalam bulan Rejab. Mana Umar Al-Khattab dia larang. Nak puasa boleh, puasa macam biasa. Jangan dikaitkan dengan keistimewaan bulan Rejab untuk berpuasa. Puasa khusus dalam bulan Rejab tak ada. Tapi kalau ibadat cara umum, kita nak buat ibadat, nak memperbanyakkan ibadat, sebab bulan Rejab itu adalah bulan suci, bulan haram, maka itu ada nas dia secara umum, tapi tidak dikaitkan secara khusus. Maka dia kata apa? Umar kata apa tuan-tuan? Bila dia paksa rakyat zaman dia letak tangan dekat makanan, maknanya dia suruh makan, dia kata apa? Dia kata jangan kamu samakan. Umar kata jangan kamu samakan bulan Rejab dengan bulan Ramadan. Tengok. Jangan samakan bulan Rejab dengan bulan Ramadan. Maknanya nak puasa penuh satu bulan hanya Ramadan. Bulan Rejab kamu jangan buat dia macam Ramadan. Itu arahan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini kelebihan Umar tuan-tuan. Dia tegas. Sebagaimana yang saya pernah cerita dulu, tuan-tuan sekalian, Umar Khattab kalau dia tengok ada orang makan daging hari-hari, dia marah. Siapa makan daging hari-hari, dia marah. Nak makan daging acap kali boleh, tapi kena selang-seli. Jangan 2 hari turut-turut makan daging. Tu Umar Al-Khattab. Kita bukan hari-hari tuan-tuan. Kita bukan hari-hari. 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali. Makan pagi daging dah. Kan? Pagi-pagi orang ajak, "Ustaz, jom pergi makan nasi daging bakar dekat Sungai Petani depan Intan tu." Pergi situ pula kan. Nasi dah. Dah lah nasi pagi-pagi. Daging pula tu. Tengah hari daging pula akikah. Tu dia.
Lepas tu malam pula lepas ceramah, lepas kuliah, daging lagi, kambing pula tu. Yang ni tak boleh tuan-tuan. Yang ni bertentangan dengan apa yang diajar oleh Umar Al-Khattab, yang tidak menyukai rakyat pada zaman dia terlalu bergantung pada daging. Dan kalau tuan-tuan belajar kesihatan pun, makan daging terlalu kerap dia membahayakan kesihatan. Baik. Jadi muslimat sekalian, dia kata apa? Dia kata bahawa pada satu hari, dia kata Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam rumah dia. Abu Bakar Siddiq masuk dalam rumah dia, rumah Abu Bakar Siddiq. Dan dia tengok keluarga dia. Keluarga Abu Bakar Siddiq duk beli satu bekas tempat nak bubuh air. Beli satu bekas tempat nak bubuh air. Pasal apa? Sebab mereka ni duk siap-siap nak puasa. Duk bersiap nak puasa. Macam kita lah, kan? Macam kita lah kalau puasa, macam mana kalau puasa? Oh, beli macam-macam. Tak? Kalau kita kan, kita ni bila nak puasa, tuan-tuan sekalian, yang bak raya tu cerita lain. Hak puasa ni, dia dah ada dah. Meja makan letak kat tengah sikit. Pasal apa? Sebab ramai nak keliling ni meja makan ni. Tak? Kursi hak mana goyang, pergi tukar beli kursi baru pasal nak duduk lama ni nak makan. Nak belasah cukup-cukup. Lepas tu pula kalau meja tu besar sangat, nak kena beli pula hak bulat, hak boleh pusing tu. Pasal takut berubuk ni. Pasal apa? Nak menteka darah dalam bulan puasa. Panggil orang kita tu nak sekalian. Baik. Jadi itu yang duk berlaku. Abu Bakar Siddiq bila dia masuk dalam rumah dia, dia tengok ahli keluarga dia duk bersiap satu bekas nak bubuh air. Pasal apa? Oh, rupa-rupanya nak bersiap nak puasa. Nak bersiap nak puasa. Lalu Abu Bakar tanya, pasal apa ni? Abu Bakar Siddiq tanya keluarga dia, pasal apa? Kamu nak buat apa ni? Dia jawab, nak puasa bulan Rejab. Tengok. Nak puasa bulan Rejab. Kita esok nak bulan Rejab, kita nak puasa bulan Rejab ni. Jadi keluarga dia jawab kepada Abu Bakar Siddiq, nak puasa bulan Rejab. Lalu dia tanya, apakah kamu nak samakan puasa bulan Rejab dengan puasa Ramadan? Tengok, kan? Adakah kamu nak samakan puasa Rejab dengan puasa Ramadan? Pasal apa tuan-tuan? Sebab dari segi sunnah nabinya, lepas Ramadan, hak banyak Nabi puasa bulan apa? Sya'ban, kan? Tapi ada satu lagi bulan ni, bulan Rejab. Maka Abu Bakar Siddiq tanya, adakah kamu nak samakan Rejab ni dengan bulan Ramadan? Maka apa Abu Bakar Siddiq buat tuan-tuan? Dia pecahkan bekas tu. Ganas juga Abu Bakar Siddiq ni. Lembut-lembut dia pun, dia keras, dia tegas, tuan-tuan sekalian. Abu Bakar Siddiq, kalau tuan-tuan tengok sejarah dia lembut. Tapi dalam tempat yang memerlukan ketegasan, dia tegas. Dia tegas. Contoh, kalau kita pernah cerita hari itu, iaitu berkenaan dengan lawan puak-puak riddah, kan? Puak-puak yang riddah bila selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekeras-keras Umar Al-Khattab keras tuan-tuan. Umar Khattab pantau orang buat silap, angkat pedang tu kan, angkat pedang nak pancung. Tapi sekeras-keras Umar Al-Khattab, apabila berlakunya riddah, Umar Al-Khattab teragak-agak. Dia kata, mana boleh kita nak bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah, kan? Tak boleh. Sebab Nabi ajar bila mengucap la ilaha illallah tak boleh kita bunuh. Tapi Abu Bakar Siddiq yang kata lembut-lembut, Abu Bakar Siddiq ni yang anak dia sampai tak setuju bila Abu Bakar Siddiq dinamakan sebagai pengganti Nabi untuk jadi imam solat. Tak setuju. Pasal apa? Sebab dia kata ayah dia lembut sangat, mudah menangis, macam mana nak jadi imam? Tapi orang hak mudah menangis macam Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan sekalian, walaupun hati dia lembut, dia cepat menangis. Tapi bila orang refuse, tak mau bayar zakat, dia kata dia takkan biarkan orang bezakan kewajipan sembahyang dengan kewajipan zakat. Sebagaimana solat itu wajib, begitu juga bayar zakat itu wajib. Satu riwayat kata apabila Abu Bakar Siddiq melancarkan serangan terhadap golongan murtad pada masa itu, Umar Al-Khattab belum lagi setuju. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata masa tentera telah dihantar, Umar Al-Khattab telah pun bersetuju. Itu ada perbahasan di kalangan para ulama tentang masalah syura. Syura ni binding ke tak binding? Itu kita kena bincang di bawah
konun dusturi Islami ataupun undang-undang perlembagaan Islam, dia ada satu tajuk khusus berkenaan dengan syura. Syura ni bila kita jadi ketua, kita buat mesyuarat dengan exco kita, dengan menteri kita, kita buat keputusan, kita sebagai ketua ni kena ikut tak? Kena ikut tak keputusan mesyuarat? Ataupun kita sebagai ketua ni kita ada apa, veto ke veto? Kita ada veto. Tak apalah sebut macam mana pun. Kita ada veto, tuan-tuan sekalian, untuk override keputusan mesyuarat yang tu khilaf di kalangan para ulama Islam. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka Abu Bakar Siddiq dia pecahkan bekas air tadi sebagai satu bukti bahawa Abu Bakar tak setuju. Dia tak setuju kita puasa dengan puasa yang khusus untuk bulan Rejab. Baik. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali dia bawa satu asar daripada Umar radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah. Dia kata apa? Dia kata dahulu, dia kata bulan Rejab begitu diagungkan oleh orang jahiliyah, bila datang Islam amalan itu ditinggalkan. Tengok. Maknanya kita yang terlalu mengagungkan Rejab tu zaman dulu je. Bila datang zaman Islam, pengagungan yang sebegitu rupa ditinggalkan. Bukan kata kita tinggal terus dak, tapi tidaklah sebagaimana yang dilakukan oleh pada zaman jahiliyah. Baik, poin yang seterusnya tuan-tuan sekalian, dengan sebab kesan daripada amalan puak-puak jahiliyah ni tuan-tuan sekalian, maka selepas zaman itu orang-orang Islam sendiri bila mereka mengerjakan umrah, ramai di kalangan mereka mengerjakan umrah dalam bulan Rejab. Termasuk di kalangan kita orang Melayu pun. Saya ada jumpa beberapa kenalan tuan-tuan sekalian, mereka percaya bahawa dalam setahun tu kalau kita nak buat umrah, maka antara waktu ataupun bulan yang baik untuk kita mengerjakan umrah adalah bulan Rejab. Asal usul dia kat sini, asal usul dia. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab haji dalam bulan Zulhijjah, kan? Maka dia kata umrah dalam bulan Rejab. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Rejab ni pertengahan tahun. Rejab pertengahan tahun. Jadi lepas tu dia kata supaya bila kita Zulhijjah dengan Rejab ni kita apa kita panggil? Spread. Kita spread. Tuan-tuan faham spread? Maksudnya gini, kita nak pastikan Kaabah tu, Baitullahil Haram, sentiasa makmur dengan orang, sentiasa dikunjungi oleh orang. Kita bagi haji bila? Hujung tahun. Hujung tahun tu bila? Zulhijjah, baru hujung tahun. Umrah nak cari masa ni bagi cantik sikit, kita anjak dia letak di tengah-tengah tahun, itu bulan Rejab. Itu punca dia. Itu punca dia. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka dia kata Ibnu Rajab kata disunnahkan oleh Umar. Ada riwayat dia kata disunnahkan oleh Umar untuk buat umrah dalam bulan Rejab. Ada riwayat yang kata macam tu, dan ada juga riwayat yang kata Aisyah dan juga Ibnu Umar mengerjakan umrah dalam bulan Rejab. Dan Muhammad Ibnu Sirin juga menakalkan bahawa dulu memang ada di kalangan para salaf yang mengerjakan umrah dalam bulan Rejab. Baik, itu antara beberapa riwayat yang kalau kita nak tengok dari segi umrah, dari segi umrah yang dilakukan oleh para salaf, oleh Ibnu Umar dan sebagainya, dan ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Tapi dia kata apa tuan-tuan? Dia kata para ulama mengingkari, dia kata para ulama mengingkari ada mengkhususkan atau memperbanyakkan ibadat umrah dalam bulan Rejab. Dia tak setuju. Mana dia kata benda tu dibuat oleh para salaf, tapi nak kata bahawa kita khususkan dalam bulan Rejab, dah. Itu tidak dipersetujui. Jadi muslimin muslimat sekalian, daripada poin tadi kita menunjukkan kepada kita bahawa walaupun sebahagian salaf mengerjakan umrah dalam bulan Rejab, tapi bila dianalisa oleh para ulama, mereka mengatakan bahawa itu bukan dalil untuk menunjukkan bahawa
kita disunatkan untuk buat umrah dalam bulan Rejab. Kemudian berkenaan dengan solat yang dikhususkan dalam bulan Rejab, itu juga ada satu solat yang tidak ada nas yang betul, maka sebab itu kita tolak, iaitu dikerjakan pada malam Jumaat yang pertama antara maghrib dengan isyak sebanyak 12 rakaat dengan nama raghaib dan sebagainya, dengan pelbagai pendapat para ulama. Antara Imam Ibn Hajar, dia kata ini adalah satu benda yang aneh, tuan-tuan sekalian, benda yang pelik. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia kata solat ini yang dikerjakan sebanyak 12 rakaat antara maghrib dengan isyak pada malam Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab, dia kata, dan juga solat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat, dia kata ini adalah amalan bid'ah yang mungkar. Bid'ah yang mungkar. Siapa kata? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi semayang 12 rakaat Jumaat yang pertama dan bulan Rejab pun satu bid'ah yang mungkar. Sama juga solat nisfu Sya'ban 100 rakaat pun bid'ah yang mungkar. Tapi saya tak berapa risau yang 100 rakaat ni, tuan-tuan. Sebab yang 1 rakaat ni saya rasalah tuan-tuan yang duduk dekat Sungai Ara ni tak buat. Jadi saya nak sebut pun rasa malas nak sebut, tuan-tuan. Tak sebut pun tak apa yang ni, 100 rakaat tuan-tuan tak buat. Tapi tak tahulah kot tuan-tuan ni memang jenis orang rajin semayang kan. 100 rakaat ni orang kacang je ustaz. Kan? Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang rajin semayang, wallahu a'lam. Tapi kalau kita nak base kepada cara masyarakat kita hari ni dari segi rajin sembahyang, pengalaman peribadi saya tak nampak. Saya tak nampak masyarakat kita di Pulau Pinang ni rajin sembahyang satu malam sampai 100 rakaat. Tak nampaklah. 20 rakaat bulan puasa tu pun puas bergaduh. Tu pun puas bergaduh. Yang cerita yang 30, 40 tu tak payah cerita lah. Kan? Tak apalah tuan-tuan sekalian, yang penting kita tahu bahawa itu diperbahaskan. Baik. Tapi yang menarik, ni yang menarik tuan-tuan. Pasal apa menarik? Siapa yang tak setuju dengan sembahyang ni? Yang tak setujunya ialah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi Imam Nawawi dia rujuk dekat mana, tuan-tuan? Pendapat Imam Nawawi ni bila kita banding dengan siapa? Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian, dia ada satu lagi pendapat yang menarik untuk tuan-tuan tengok. Pendapat siapa dia? Pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali ni dia karang satu kitab nama dia Ihya Ulumuddin. Baik, apa dia sebut? Dia kata bahawa dua-dua semayang ni, siapa kata ni? Imam Nawawi. Dia kata, Imam Nawawi kata kat mana? Dalam Syarah Al-Muhazzab. Syarah Muhazzab dia kata apa? Dia kata dua-dua ni bid'ah yang mungkar. Siapa kata? Imam Nawawi kata. Dan dia kata bahawa jangan kamu tertipu, dia kata. Jangan kamu tertipu. Tertipu dengan apa? Dia kata jangan kamu tertipu. Dia kata kerana kedua-dua solat ini disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya tak setuju. Tak setuju dengan pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia tak setuju. Tapi benda ni benda biasa di kalangan para ulama. Ni benda biasa di kalangan para ulama. Dia tak setuju, dia sebut dia tak setuju. Pasal apa dia tak setuju? Sebab dia kata semua hadis yang disebut dalam tu adalah hadis yang batil. Semua hadis yang batil. Kalau tuan-tuan tengok kitab Ihya Ulumuddin, kalau tuan-tuan tak ada duit nak beli pun, tuan-tuan pergi dekat kedai. Pergi kat kedai ataupun pergi dekat library, tuan-tuan tengok kitab Ihya Ulumuddin sekarang dah banyak dah terjemah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Melayu saya rasa belum ada lagi. Bahasa Melayu saya rasa belum ada lagi. Tuan-tuan tengok Ihya Ulumuddin tu dia ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mana ditahqiqkan oleh Al-Iraqi. Ditahqiqkan oleh Al-Iraqi. Al-Iraqi dia sebut hadis ni sahih ke, hadis ni hasan ke, dhaif ke, maudhu' ke, la aslalahu ke, dia sebut semua tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan akan dapati banyak yang disebut dalam tu, antaranya Al-Iraqi kata
aku tak jumpa hadis ni kat mana. Dia tak jumpa hadis ni kat mana. Tiba-tiba ada orang tak setuju. Dia kata, kita siapa nak pertikaikan Imam Al-Ghazali? Tuan-tuan sekalian, bukan kita kata. Ulama yang buat kajian terhadap kitab Ihya Ulumuddin, dia cari hadis tu tak jumpa. Dia tak tahu hadis tu Imam Ghazali ambil kat mana, sebab sanad ditiadakan. Tak tahu kat mana. Jadi kalau tuan-tuan percaya kepada hadis tu, tuan-tuan nak pegang hadis tu yang ulama kata tidak ada asal ataupun tak diketahui di mana hadis tu, ataupun ulama kata tak pernah jumpa, maka tuan-tuan mesti bawa tuan-tuan jumpa hadis tu kat mana. Itu cara kita bincang ilmu agama. Kalau tuan-tuan nak pegang, tuan-tuan kena bawa sanad dia kat mana, apa ni, siapa dia, sanad dia apa ni, tuan-tuan jumpa hadis tu dekat mana. Sebab Al-Iraqi bila dia buat kajian, dia tak jumpa, tuan-tuan sekalian. Baik, maka dia kata bahawa jangan kamu tertipu dengan sebahagian ulama yang terkena syubhah dalam masalah ni. Tengok tuan-tuan, maknanya ini benda biasa di kalangan para ulama ataupun para tok guru asatizah, yang dia kata sebab ada dalam kitab kita pakai. Dia pakai yang tu, hujah dia ada dalam kitab kita pakai. Disiplin kita tuan-tuan, disiplin kita, manhaj kita ialah benda dalam kitab kita tak pakai semua. Kita ambil, kita study, kita mengaji, kita rujuk kepada tempat lain juga. Kita banding dan kita tengok adakah sesuai atau tidak, kita ambil. Itu cara kita mengaji. Baru kita dapat penapisan yang betul dalam ilmu agama, tuan-tuan sekalian. Maka banyaklah yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan batilnya dua solat yang kita sebut tadi, yang dinisbahkan dalam bulan Rejab. Begitu juga dia kata dalam Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, dia kata bahawa mengikut kesepakatan para ulama, solat Raghaib ini adalah bid'ah. Dia tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disunnahkan oleh seorang pun daripada khalifah yang empat. Bukan sahaja tidak disunnahkan oleh Rasulullah, maksudnya tak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ia juga tidak dianggap sunnah oleh khalifah yang empat. Malah bukan setakat khalifah yang empat tidak menganggap sebagai sunnah, tapi para imam mazhab pun tak ada seorang pun yang kata itu adalah sunnah. Contohnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits dan sebagainya. Ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama yang boleh berijtihad, mengeluarkan ijtihad. Tidak ada seorang pun ulama yang boleh mengeluarkan ijtihad ni yang bersetuju dengan sembahyang tadi, kecuali antaranya oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu cerita dia. Jadi maknanya kalau ada di kalangan masyarakat kita pada hari ini yang mengamalkan sembahyang yang macam ni, nisfu Sya'ban dan sebagainya, mungkin wallahu a'lam, mungkin dia mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Bila dia mengaji kitab Ihya Ulumuddin, berkemungkinan dia jumpa sembahyang itu, maka dia percaya bahawa itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kajian hadis terhadap riwayat berkenaan didapati bahawa ianya tidak ada satu pun yang dapat dijadikan sebagai hujjah, termasuklah oleh para ulama mazhab. Dan muslimat sekalian, Ibn Rajab Al-Hambali kata apa? Para ulama mutakaddimin, ulama dululah, ulama zaman dulu tak sebut pun pasal sembahyang ni, tetapi benda ni muncul selepas 400 tahun hijrah. Ulama dia buat kajian dua jenis sembahyang ni, dia mula dekat mana, dia mula muncul bila? Zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, zaman tabi'in tak ada. Dia muncul bila? Bila mereka buat kajian, mereka dapati bahawa dua jenis sembahyang ni dia muncul 400 tahun selepas tu. Jadi terpulang pada tuan-tuan, tuan-tuan nak amal, tuan-tuan kena tahu 400 tahun lepas tu baru ada sembahyang ni.
Kita dah lah jenis pemalas semayang. Tiba-tiba tang hak ni rajin pula semayang. Jadi saya nasihat dekat tuan-tuan sekalian, kalau nak rajin pun, rajin hak benda-benda yang betul, confirm daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling lekeh pun tuan-tuan sekalian, hak ulama mazhab setuju. Yang Imam Syafi'i setuju. Tak, yang Imam Malik setuju. Paling-paling lekeh pun tuan-tuan sekalian. Itu cara kita. Kalau boleh amal ibadat ni, kalau ulama banyak sangat duduk khilaf, kita tak payah buat lah tuan-tuan. Pasal apa? Tenaga kita bukan banyak pun. Betul tak? Kita lah jadi pemalas. Tiba-tiba duk pergi buat benda hak ulama duk bertelagah. Jadi yang mereka tak setuju. Dah lah tak setuju. Ramai pula tu tak setuju. Jadi eloknya kita buat benda hak betul-betul confirm. Dia macam ni tuan-tuan, kita makan ubat. Makan ubat kan? Kita ni ada hak jenis rajin makan ubat, betul tak? Ada jenis rajin makan ubat. Masa kecil dulu, kalau mak bagi satu sudu ubat tu, nak minta tambah punya suka makan ubat. Tu satu jenis orang. Satu jenis lagi memang tak suka makan ubat. Sampai ketua memang tak suka makan ubat. Kalau anak, cucu ataupun menantu nak bawa pergi hospital, tak mau. Sampai anak pening. Anak kata, kalau lah anak aku senang aku pula telinga. Ni mak aku tak mau pergi hospital, ni payah. Jadi kita ibadat ni tuan-tuan, lagu tu juga. Kita rajin ke buat ibadat? Kalau rajin tak apa. Tapi kebanyakan kita ni jenis malas. Jadi bila tuan-tuan nak makan ubat, dah lah kita jenis malas makan ubat. Tiba-tiba kita pergi makan ubat yang tak pasti ubat tu betul-betul boleh sembuh ke tak? Kan? Dari segi kebagusan, kualiti ubat tu, kita pergi makan waktu. Kita dah jenis malas makan ubat. Hak eloknya tuan-tuan, dah kita jenis malas makan ubat, pergi ambil ubat yang semua doktor setuju ubat tu memang berkesan untuk menyembuhkan penyakit. Itu cara dia. Alang-alang nak makan ubat, dah kita jenis payah kan? Lagu tu lah. Jadi bila kita jenis pemalas nak semayang ni, jenis malas, eloknya cari semayang yang ulama semua setuju. Semayang tu memang dapat pahala. Semayang tu memang Nabi buat, memang sahabat buat. Yang tu senang tuan-tuan sekalian untuk meraih pahala daripada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, kita dapati bulan Rejab ni juga ramai orang dia pergi ziarah. Dia pergi ziarah sebab mereka percaya bahawa dia adalah sunat muakkadah. Mereka percaya ia adalah sunat muakkadah, yang dipanggil sebagai ziarah Rajabiyah, maknanya ziarah bulan Rejab. Ziarah bulan Rejab, dan benda ni tuan-tuan tidak ada asalnya di kalangan para ulama. Cuma orang je duk percaya bahawa ziarah pada masa tu adalah sunat muakkadah. Antaranya pergi ziarah kubur Nabi, masjid Nabi, ziarah masjid Quba, ziarah kubur sahabat Nabi Abu Bakar dengan Umar Khattab, ziarah kubur para syuhada Uhud dan sebagainya. Jadi amalan itu adalah amalan yang sebenarnya tidak bersandarkan kepada, bukan sahaja nas Quran dan hadis, tapi tidak bersandarkan kepada mana-mana pendapat para fuqaha. Kemudian muslimin muslimat sekalian, bulan Rejab ni juga sebahagian ulama kata dalam bulan Rejab berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk pengetahuan tuan-tuan, benar atau tidak bulan Rejab, dalam bulan Rejab ada peristiwa Isra dan Mi'raj? Sebenarnya walaupun masyhur dalam masyarakat kita Isra dan Mi'raj berlaku pada 27 hari bulan Rejab. Jadi bila masuk bulan Rejab, adalah sikit lagi khutbah pasal Isra dan Mi'raj, akan ada nanti ceramah Isra Mi'raj, forum perdana pasal Isra dan Mi'raj dan sebagainya. Pasal apa? Sebab masyhur dalam masyarakat kita. Maka muslimin muslimat sekalian, kita kena tahu bahawa para ulama sebenarnya berbeza pendapat tentang masalah ni. Berbeza pendapat. Contohnya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karangan Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Katsir kata apa? Dia kata bahawa Isra dan Mi'raj ini, dia kata berlaku 1 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Bila berlaku Isra dan Mi'raj?
Dia sebut dalam bulan Rabiul Awal, bukan bulan Rejab, bulan Rabiul Awal. Baik, itu satu pandangan. As-Suddi kata apa? Dia kata 16 bulan, setahun 4 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. As-Suddi kata bila? Zulkaidah. Ada pendapat kata Zulkaidah. Kemudian ada juga yang berpendapat sebagaimana yang kita sebut pada hari 27, pada malam 27 Rejab. Manakala ada yang berpendapat Isra' dan Mi'raj dia berlaku pada malam Jumaat pertama bulan Rejab. Itu yang kata sembahyang sunat, sembahyang 12 rakaat tu. Macam-macamlah pendapat muslimin muslimat sekalian. Tapi dia kata tidak ada sebarang dalil. Tidak ada sebarang dalil. Itu yang dinakalkan oleh Imam Ibn Katsir. Dan ada pandangan yang mengatakan bahawa dia berlaku pada malam Sabtu 17 Ramadan. Ada yang kata 17 Ramadan. Siapa dia kata? Al-Waqidi. Dia kata pada malam 17 Ramadan. Iaitu setahun setengah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan macam-macam pandangan lain. Imam Ibn Hazm pula dia kata 17 Rabiul Awal, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Itu banyak pandangan. Jadi Ibnu Hajar kata apa tuan-tuan? Ibnu Hajar kata ada pendapat lebih daripada 10 pendapat. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari, dia kata ada pendapat yang banyak. Berapa banyak? Lebih daripada 10 pendapat. Apa dia? Dia kata antaranya, dia kata setahun sebelum hijrah. Ini dipegang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada yang kata 8 bulan sebelum hijrah, ada kata 6 bulan, ada kata 11 bulan, ada kata setahun 2 bulan sebelum hijrah. Macam-macam pendapat. 3 tahun sebelum hijrah pun ada, 5 tahun sebelum hijrah pun ada. Lebih daripada 10 pendapat. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka kita dapati bahawa ulama tidak menjumpai pendapat yang kata dia berlaku dalam bulan Rejab, yang kata kononnya Imam Nawawi sebut dalam Ar-Rawdah. Tak tahu, wallahu alam. Tapi para ulama dia buat kajian, dia kata tak ada pun riwayat sedemikian. Maka itu antara perbahasan berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam bulan Rejab. Jadi muslimin muslimat sekalian, kalau kita tengok, kita dapati bahawa bulan Rejab ni dia termasuk dalam 4 bulan yang dikaitkan dengan kesucian, yang mana haram untuk kita berperang. Yang saya sebut kepada tuan-tuan ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Sebab zaman dulu memang zaman yang penuh dengan peperangan. Bila zaman dulu, zaman yang ada perang dan sebagainya, maka setiap benda tu dia ada kaitan dengan peperangan. Dia ada kaitan dengan peperangan, hukum perang dan sebagainya. Dia macam hukum hamba abdi. Ada orang kata hamba abdi telah dibatalkan. Betul ke? Tak. Katalah sekarang tahun 2015 berlaku peperangan. Katalah sekarang ni tahun 2015 berlaku peperangan antara siapa? Antara Malaysia dengan Amerika contohnya, kan? Perang antara Malaysia dengan Amerika. Yang duduk barisan depan siapa dia? Yang duduk barisan depan tuan-tuan lah, geng-geng pemuda Sungai Ara yang duduk barisan depan. Tuan-tuan dapat mengalahkan tentera Amerika, tuan-tuan dapat mengalahkan tentera Amerika. Tuan-tuan boleh sampai dekat New York, sampai dekat New York. Tuan-tuan boleh tak tawan perempuan-perempuan Amerika? Boleh tak tawan? Bawa balik sebagai hamba? Boleh tak? Boleh tak? Oh boleh tuan-tuan. Boleh. Yang tu yang best tu. Tu yang best tu. Tapi kena duduk barisan depan. Sebab orang barisan depan dia sanggup mati. Kan? Dia kalau nak mati pun hak depan mula-mula ni lah. Itu perang zaman dulu. Kan? Perang zaman dulu, hak mati awal siapa dia? Hak barisan depan ni. Perang zaman sekarang tak tentukan dulu. Perang zaman sekarang tak tentu. Sikit lagi datang misal ke atas, hak depan selamat. Kan? Hak kat belakang ni hak kena dulu. Kita tak tentu. Tuan-tuan pernah menyertai demonstrasi? Pernah tak? Ni semua nampak muka semangat belaka.
Tapi bila tanya pernah demo ke tak? Tak ada. Tuan-tuan tahu tak? Demonstrasi ni tak semua hak duduk kat depan tu hak paling berani. Tak semua. Ni kalau tuan-tuan pernah menyertai demonstrasi lah, kalau pernah menyertai demonstrasi. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang setengah-setengah kita ni dia cerdik tuan-tuan. Dia nak suruh nampak dia hak berani sekali, padahal dia hak penakut sekali. Kalau tuan-tuan nak tahu trik, saya boleh bagi tahu satu trik malam ni. Macam mana cara dia? Masa nak rempuh FRU tu masa nak rempuh FRU tu, kita dah depan sekali tak? Betul tak? Kita berani sekali lah. Kita berani sekali. Duduk depan sekali ni. Orang ramai berapa ribu hak belakang kita kan. Antara kita dengan kawan-kawan kat belakang berapa ribu ni, depan kita ada FRU. Kita kata masa tu macam Tariq bin Ziyad lah. Kan? Macam Tariq bin Ziyad. Depan musuh, belakang laut. Macam itulah kononnya. Tapi kita penakut. Aku rempuh FRU ni dengan aku kena belasah, kena nanya. Jadi setengah orang tuan-tuan, dia cerdik, nampak macam dia berani. Kita pun kata dia berani, padahalnya kita hak tak berapa cerdik. Dia tu cerdik. Dia buat macam mana? Dia duduk kat depan kita hak berapa ribu orang ni. Dia duduk antara orang yang berdemonstrasi dengan FRU. Dia kata marah. Dia kata kan. Kita pun marah lah. Dia kata marah. Last kali siapa depan? Last kali hak ramai tu pergi depan, dia pakai ke belakang tuan-tuan sekalian. Hak kena pukul siapa? Hak ramai tu dia selamat. Pandai tuan-tuan sekalian. Ni satu trik nak bagi tahu kat tuan-tuan macam mana cara nak jadi ketua tapi tak kena tibai. Itu cara dia. Ni saja nak melawak bagi selingan kat tuan-tuan. Baik. Jadi itu antara benda tuan-tuan sekalian yang kita tahu bila kita bercakap bab sejarah ni, dia hukum tu dia ada kaitan dengan suasana semasa-masa tu. Sama macam kita yang duk kita bincang sekarang pasal pota, baru ni pun saya duk ceramah pasal pota, pasal sosma dan sebagainya. Benda yang sama. Tuan-tuan sekalian, benda yang sama. Fiqh tuan-tuan sekalian, hadis Nabi, ayat Quran dan sebagainya, kita nak tengok benda tu, kita kena tahu konteks dia yang betul. Kita kena tahu konteks dia yang betul. Barulah perbincangan kita tu hidup. Dia jadi relevan. Nas yang kita sebut tu dia relevan. Kalau tuan-tuan baca surat khabar hari ni, dia ada satu berita berkenaan dengan Pol Pot. Tuan-tuan tahu Pol Pot? Tahu kan? Tak tahu? Pol Pot ni dia ketua gangster dekat Malaysia ni, hak jenis apa dia, tokai judi. Yang satu orang menteri kita pernah tulis surat kepada FBI. Ingat tak? Ingat kan? Yang tu. Pol Pot ni tuan-tuan sekalian, kes dia telah dibicarakan di mahkamah di Amerika. Telah dibicarakan di Amerika. Dan yang menarik yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan malam ni, macam mana mahkamah di Amerika tuan-tuan sekalian, mereka lebih nampak keadilan mereka tu berbanding dengan yang kita duk amal dalam negara kita. Kita negara orang Islam, kita duk dakwa kita negara Islam. Artikel 3 perlembagaan kata Islam adalah agama persekutuan, agama rasmi, macam-macam kita kata. Tapi dalam bab yang macam ni, muslimin muslimat sekalian, Amerika nampak lebih adil pula. Padahal Amerika ni tak adalah jahatnya dia tuan-tuan. Sebab apa saya kata gitu? Sebabnya Pol Pot ni yang dia toke dalam bab judi bola. Tuan-tuan memang tak tahu lah sebab tuan-tuan tak pernah berjudi. Tuan-tuan tengok bola saja kan. Kalau Manchester kalah pun nombor 4 pun tepuk dah ya. Dia main lagu tu tepuk dahi je lah kan. Orang lain kalau kalah tuan-tuan sekalian terjun bangunan. Tak naik paling tinggi 15 tingkat terjun. Kita habis-habis buat apa? Buka Facebook. Buka Facebook. Assalamualaikum. Kan? Pasal apa senyap pagi ni? Aku banyak gitu kan. Jenis tidak berjudi
Nah, jadi dia modal dia lagu tu je. Assalamualaikum. Tak. Tunggu kawan tu respon dulu. Nak tunggu kawan tu respon. Bila kawan tu respon je, siap. Siap. Macam-macam dia perli dekat kawan kita kan. Tu biasalah tuan-tuan. Ini semua cerita sahabat-sahabat kita. Baik. Jadi apa yang berlaku muslimin muslimat sekalian? Puan-puan ni dia arrange satu sindiket perjudian kan, satu sindiket perjudian. Zaman saya buat kes judi dulu tuan-tuan, tahun 90-an, penghujung 90-an. Kalau di Pulau Pinang ni, lawyer Melayu yang duk buat kes judi antara saya lah. Kan? Dulu-dulu ni tahun 90-an dulu. Dia kes judi ni dia adalah dia punya mesin dia, komputer apa semua kan. Jadi apa yang berlaku? Saya ringkaskan cerita pasal di Amerika ni, tuan-tuan sekalian. Yang menariknya, mahkamah yang di Amerika dia buat keputusan, tuan-tuan sekalian. Dia kata bahawa bukti yang diperolehi secara penipuan tak boleh pakai. Bukti yang diperolehi secara penipuan tak boleh pakai. Contoh saya cerita kat tuan-tuan. Macam kes Datuk Seri Anwar kan. Sampel diambil dengan cara tanpa izin. Kan, tanpa izin daripada pihak yang terlibat. Maka ada perbahasan sama ada evidence macam tu admissible ataupun inadmissible. Sama ada kita boleh terima ataupun kita tak boleh terima. Kan? Tapi mahkamah kita di Malaysia dia kata tak kira. Dapat macam mana sekalipun, asalkan benda tu betul, confirm kepunyaan kawan tu, maka dia kata boleh pakai. Tapi di Amerika, tuan-tuan sekalian, apa berlaku? Di Amerika, kawan ni duduk dalam villa dia, tuan-tuan, dalam villa dia. Villa dia ni, tuan-tuan sekalian, villa dia ni besarlah. 8,000 square feet. 8,000 square feet. Rumah tuan-tuan berapa? 800. Dia 8,000, kita 800. Punyalah sempit lah. Anak nak main pun susah. Dia 8,000. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? FBI dia nak ambil juga bukti daripada toke judi ni. Dia buat macam mana? Dia pergi kacau line internet kawan tu. FBI dia pergi kacau line internet kawan tu. Bila dia pergi kacau, FBI menyamar sebagai orang hak datang daripada satu company yang berkaitan dengan internet ni. Pergi approach kawan ni, bagi tahu kita boleh upgrade, kita boleh perbaiki masalah tu, kita boleh atasi. Dia pun tawarkanlah line internet paling lajunya. Ada lagi perkakah yang dia offer, macam mana nak bagi puas hati tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya bukannya daripada company internet tu, rupa-rupanya FBI. Tuan-tuan kena ingat, nanti kat rumah kalau internet kacau, tiba-tiba datang 2 orang, dia kata dia daripada TM, jaga kuku SB. Kuku SB, jaga tuan-tuan. Tuan-tuan duk kata okey saya nak. Dia kata ni hak lagi laju ni, 2 kali ganda lagi laju. Okey, kita pun seronok kan. Dia kata free of charge. Okey, kita seronok lah. Padahal kita ni punyalah hijau karat tuan-tuan sekalian. Tak? Dia pergi masuk alat dia boleh rakam semua tuan-tuan sekalian. Dah, SB duduk kat pejabat dia gelak. Oh, Pak Haji pun tengok belu juga, dia kata. Pak Haji tengok belu. Habis tuan-tuan. Dia bubuh dalam internet, mampus kita tuan-tuan. Dengan muka-muka kita pun ada duduk tengok tuan-tuan sekalian. Nak kata apa? Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, kita orang Islam, kita yakin bahawa apa yang kita buat, tak kira lah SB ke, ada spy ke, ada tali barut ke, kita tak kira. Tapi kita tahu bahawa Allah Ta'ala ada perhati kita, kan? Allah Ta'ala perhati kita. Maka dengan sebab itu, kita sebagai orang yang soleh ni tuan-tuan sekalian, sentiasa terjaga. Sebab apa sentiasa terjaga? Sebab iman kita tadi, anta'budallah ka'annaka tarah, kan? Kita buat apa pun, kita buat andaian bahawa kita ni nampak Allah Ta'ala. Walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala, hak pasti sekalinya Allah Ta'ala memang duk
duk hitung semua, duk perhati, kita nampak kita apa yang kita buat. Jadi apa yang berlaku muslimin muslimat sekalian, segala maklumat bukti yang mereka dapat daripada kes tersebut dengan cara menipu itu, mahkamah kata semua tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Itu dia yang kata kelebihan yang ada kepada mahkamah di Amerika. Muslimin muslimat sekalian dah pukul 9.22. Jadi saya rasa saya dah terlebih masa. Jadi secara ringkasnya, muslimin muslimat sekalian, dalam usaha kita nak melipat gandakan amalan soleh, tak kira lah bulan Rejab ke bulan apa ke, kita nak buat sesuatu amalan, nasihat saya kepada tuan-tuan dan juga kepada diri saya sendiri, kita utamakan terlebih dahulu amalan yang disepakati oleh para ulama. Itu formula yang mudah supaya tenaga kita tidak membazir melakukan amalan yang tak tentu lagi Allah Ta'ala terima ke tidak. Jadi kita lebih baik kita hindarkan amalan-amalan yang para ulama pertikai dengan lebih fokus kepada apa yang disepakati. Mudah je tuan-tuan. Yang disepakati apa dia? Antaranya solat rawatib. Dah. Solat rawatib ni semua ulama setuju, kan? Cuma ada satu dua isu yang tu benda kecil saja. Apa lagi yang semua ulama setuju? Tahajud, kan? Tahajud tak ada ulama petikai. Buatlah tahajud. Lepas sembahyang isyak nak buat apa? Witir. Tak ada para ulama petikai. Buat. Kalau ada pun satu dua benda yang terlalu kecil, yang bukan macam cerita yang kita duduk cerita sekarang ni. Jadi pastikan amalan kita adalah amalan yang bertunjangkan kepada mazhab yang muktabar, supaya amalan kita tidak sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diambil kira oleh Allah Ta'ala sebagai amalan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.